Etika dan peradaban merupakan satu perkara yang sangat penting dalam sesebuah masyarakat. Apa itu etika? Etika berasal daripada perkataan Greek yaitu ethos dan juga etikos. Ethos bermaksud sifat, watak, cara hidup ataupun budaya. Manakala bagi etikos pula bermaksud tata susila, adab, kelakuan dan juga perbuatan baik. Menurut pandangan sejarah barat yaitu Tirok, beliau mendefinisikan bahwa etika merupakan teori yang digunakan untuk tindakan, hujah dan tujuan yang mengarah kepada sesuatu makna tentang tindakan dan tingkah laku individu tersebut. Beliau juga mendefinisikan bahwa etika merupakan suatu sains perlakuan yang mengkaji tentang tingkah laku individu tersebut dan tafsiran tentang individu tersebut. Apa pula yang dimaksudkan dengan peradaban? Peradaban. Peradaban berasal daripada bahasa Arab, yaitu bagi menjelaskan maksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan bagi menjelaskan maksud peradaban adalah budaya. Budaya bermaksud keuluran nilai dan kehalusan budi pekerti. Dalam konteks ini, peradaban merupakan satu sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan yang tinggi. Peradaban merupakan bagian daripada kebudayaan yang tinggi, indah, halus, dan maju. Dalam konteks yang lain pula, dalam bahasa Inggris, peradaban ialah civilization, dan manakala bagi perkataan Belanda pula, beschaving. Menurut Arnold Toynbee, peradaban merupakan kebudayaan yang tinggi yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang lebih tinggi. Etika dan peradaban dari segi sejarah. Pada zaman prakolonial, Malaysia bermula di zaman Kesultanan Melayu Melaka di mana kekuasaannya meliputi sebahagian besar semenanjung dan pantai timur Sumatera. Pada zaman itu, Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang gemilang dan kedudukannya yang strategis berada di titik permulaan antara Asia Tenggara dan Asia Barat. Hal ini membolehkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antara di Asia Tenggara. Tanah Melayu mengamalkan sistem pemerintahan beraja manakala di Sabah dan Sarawak mengamalkan sistem pemerintahan masyarakat tempatan yang lebih awal. Selain itu, Tanah Melayu mempunyai sistem sendiri, iaitu undang-undang tidak bertulis seperti adat Perpati serta adat Temenggung dan undang-undang bertulis pula seperti Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang serta Undang-Undang 99 Perak. Pada era prakolonial, Tanah Melayu jatuh kepada tangan Portugis dan bermula pada tahun 1511. Matlamat penjajahan ini adalah untuk mencari sumber rempah ratus dan menguasainya. Kuasa Portugis amat menekankan usaha penyebaran agama Kristian dengan matlamat mereka iaitu Gold, Gospel and Glory. Pada 1641, Tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda dan akhirnya jatuh pula ke tangan British pada tahun 1824 melalui Perjanjian Inggeris-Belanda. British mencampur tangan dalam semua urusan pentadbiran Tanah Melayu yang sebelum ini diuruskan oleh Raja-Raja Melayu dengan bantuan pembesar negeri. British juga sengaja mencari alasan dan menggunakan pelbagai strategi untuk memaksa Raja-Raja Melayu dan pemerintahan tempatan menerima kuasa British. Dari segi pasca kolonial, selepas zaman penjajahan, Malaysia telah mengamalkan demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen diamalkan di bawah pentadbiran Raja Perlembagaan Malaysia diketuai oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang dipilih berdasarkan sistem giliran daripada 9 Sultan negeri-negeri Melayu untuk berkhidmat selama 5 tahun sebagai Ketua Negara dan Pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Yang di-Pertuan Agong turut memegang kuasa ke atas sistem perundangan ketenteraan agama Islam, pentadbiran kehakiman dan sebagainya. Peruntukan ini terkandung di dalam Perlembagaan Negara Malaysia sejak mula-mula diperkenalkan setelah Malaysia mendapat kemerdekaan dari kerajaan British. Etika dan peradaban dari segi struktur sosial. Struktur sosial negara, struktur sosial mengikut konteks pasaran dan struktur sosial masyarakat. Yang pertama adalah struktur sosial negara. Mengikut Roger Hesselton, negara merupakan satu ejen yang mempersoalkan isu-isu yang berkenaan dan bergantung ke atas nama negara.
Pada mulanya, negara kita telah mengamalkan satu sistem di mana segala keputusan dan segala pemerintahan terletak di raja, yaitu maksud raja mempunyai kuasa mutlak ke atas negara, namun ia telah bertukar menjadi sistem demokrasi berparlimen selepas negara kita mencapai kemerdekaan. Dan yang kedua adalah konteks pasaran. Konteks pasaran merupakan satu prinsip moral dan taraf perkembangan sosial dan permintaan terhadap perdagangan. Sebelum ini, negara kita telah mengamalkan satu sistem perdagangan yang disebut sebagai satu sistem pertukaran, dan lebih saintifik lagi itu sistem barter, di mana pada zaman Kesultanan Melayu Melaka sistem ini telah diguna pakai. Dan akhir sekali adalah sistem sekutu sosial masyarakat. Sekutu sosial masyarakat adalah satu corak hubungan yang dilambangkan bersama-sama untuk membentuk masyarakat. Sekutu ini tidak dapat dilihat, namun ia dapat mempengaruhi pengalaman hidup masyarakat. Etika dan peradaban dari segi biografi. Latar belakang Tunku Abdul Rahman dan hubungannya dengan etika dan peradaban di Malaysia dapat dilihat dari 4 aspek, iaitu yang pertama, ajaran agama Islam. Tunku Abdul Rahman dilahirkan dalam keluarga kerabat sultan dan beragama Islam. Sistem kesultanan dan ajaran dan agama Islam ini merupakan pengaruh tamadun Arab. Tamadun Arab ini tersebar di tanah Melayu melalui ajaran agama Islam yang dibawa oleh orang Arab ke tanah Melayu pada zaman dahulu. Yang kedua adalah dari segi makanan, iaitu terdapat buah kurma di Malaysia. Pada zaman dahulu, buah kurma ini dibawa oleh orang Arab ke tanah Melayu untuk dijadikan sebagai jualan di pelabuhan Selat Melaka. Namun, pada hari ini, kita boleh lihat banyak produk atau makanan yang dihasilkan daripada buah kurma. Yang ketiga adalah dari segi seni bina, iaitu kita boleh lihat dalam pembinaan masjid. Seni bina ini dikenali sebagai seni bina Islam. Sebagai contohnya, menara masjid merupakan menara yang tinggi yang mempunyai pembesar suara untuk melaungkan azan. Yang keempat adalah etika kehidupan seharian masyarakat Islam di Malaysia. Misalnya, amalan menyelami tangan orang yang lebih tua sebelum keluar rumah merupakan suatu amalan yang wajib dan mempunyai banyak nilai-nilai murni. Selain itu, dari segi pemakaian, orang Islam tidak kira kaum lelaki maupun kaum wanita mementingkan pemakaian yang menutup aurat. Secara keseluruhannya, dengan kita mengetahui latar belakang Tunku Abdul Rahman, kita dapat mengkaji dan mengenal pasti tentang etika dan peradaban yang terdapat di Malaysia. Kesimpulannya, etika dan peradaban telah wujud dari zaman batu lagi, yaitu pada zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, dan zaman Neolitik. Ia juga wujud pada zaman Gangsa, yaitu pada ketika itu adab manusia semakin meningkat. Pada zaman moden di Malaysia, Tunku Abdul Rahman telah menyebabkan kesepaduan di antara kaum Melayu, kaum Cina, dan kaum India semakin membaik pulih. Beliau juga mengisytiharkan kemerdekaan, menyebabkan semangat patriotik di antara kalangan rakyat Malaysia semakin meningkat, menyebabkan kesepaduan di antara 3 kaum tersebut semakin meningkat. Pada zaman pra-kolonial, di Malaysia hanya terdapat orang asli, orang Melayu, dan Bumiputra, Sabah, dan Sarawak. Pada ketika itu, orang Melayu mengamalkan adab sopan yang tinggi. Sebagai contoh, cara mereka melayan orang yang lebih tua dengan baik, yaitu ketika mereka lalu di depan orang tua, mereka akan menundukkan kepala dan berjabat tangan. Pada zaman kolonial, ketika itu, Malaysia dijajah. Ini menyebabkan percampuran adab dan adat resam daripada penjajah disebarkan di Malaysia. Ini dapat dilihat
melalui pemakaian, percakapan, pentadbiran, dan ketuanan. Akhir sekali, pada zaman pasca kolonial, yaitu era modern, di mana masyarakat telah menerima variasi dan pencampuran bersih etika secara langsung. Variasi ini bukan saja dari hasil tinggalan dari zaman kolonial, malahan ia telah berkembang luas dengan adanya ICT. Dengan itu, wujud gaya hidup yang baru dan adab, adat, etika, etos, dan etiket masyarakat berubah, sehingga mengubah jati diri dan identiti masyarakat Malaysia.